Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ni, thank you for watching, and please subscribe kalau belum subscribe. Also spread to your friends atau siapa-siapa yang memerlukan bimbingan untuk sains tingkatan 3. Okey, betulkan niat belajar lillahi ta'ala. And then also kita sekarang ni dalam bab 6. Make sure you have to have this book in front of you. And kita dalam muka surat 183 ya. Saya dah habis dah dalam kelas yang lepas tentang transformer ya. Ada dua jenis, transformer injak naik, transformer injak turun. It should be easy. Kalau ada dengar tu boleh tahu, boleh faham insya-Allah. Tengok gambar pun should be easy ya. Okay, and then saya dah ajar sampai tahap untuk mengira dalam page 182 yang contoh tu dan penyelesaiannya. I hope you tried practice formative 6.2. Ada beberapa soalan di sini, 1, 2, 3. And then ni senang je, I won't go through. Cuma soalan 4 ni kita dapati, ini saya buat pengiraan je. Kalau patutnya awak cuba ya, dah cuba dan look. Kalau tak cuba lagi pause. Lepas pause buat dulu, baru tengok jawapan ya. Okey, darjah 1A menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 volt. Itu standard Malaysia. Semua di mana-mana di Malaysia 240 volt. Yang membekalkan voltan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. So, darjah 1A menunjukkan dia punya dalam charger yang awak selalu guna untuk charge your handphone tu ya. Okey, so darjah 1B menunjukkan darjah liter bagi transformer di dalam pengecas telefon bimbit tersebut. Kalau nak buat darjah liter macam darjah 1.B pula, darjah 1B. Okey, belah kiri 240 volt tu. Arus apa tu? Arus ulang-alik ya, mesti arus ulang-alik. Dan itu adalah voltan input ke voltan output? Sebab dia masuk voltan input, sebab itu yang dibekalkan. Okey, NP adalah bilangan apa? Bilangan sebut pula hilang tiba-tiba. Okey, adalah bilangan berapa bilangan gegelung dekat primer. Dan NS ialah bilangan gegelung dalam sekunder, and telefon bimbit awak adalah 5 volt sahaja. So, definitely tahulah injak turun atau injak naik. Sebab 240 volt masuk, keluar, VO jadi 5 volt. Injak apa? Salah juga tak tahulah saya. Injak turun. Tengok dah bilangan gegelung pun NP tu banyak bandingan NS kan. Primer banyak pada sekunder. Cuma tak tahu berapa nilai primer ya, tu kena kira. So hitung bilangan lilitan gegelung primer. Okay, so senang je ni. If you remember, the formula I gave you was VOS over VIP. VOS over VIP. So voltan output dia 5 volt. Aduh, salah pen lah ni. Patut dah muda je warnanya, nak hilang pula tu. Where is it? The other one kot. No, misplaced it. Okay, this one. Okay, 5 volt per voltan input 240 volt sama dengan sekunder dia ada 10. Kita nak tahu primer. That's why you kena tahu matematik. Ikutlah kelas saya, kelas matematik saya. Form 1 ada, form 2 ada ya. Daripada awal bab ya, kalau awak lemah mana-mana dah lama mak nak tengok balik form 1, from chapter 1 tu macam alah susahnya lamanya kan. Banyaknya kan. Okey, pilih yang awak lemah sahaja. Okay, so darab silang, this goes up macam matematik biasa. P darab 5 equals to 10. Ini darab atas darab 240. So P ni darab ya. P ni atas lagi ya. P equals to 10 times by 240 over pindah turun bawah jadi 5. Jadi 2. Jadi 0.8480 lilitan. Senang aja kan. InsyaAllah that's the answer. Okay, next B. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Tak apa, tu yang tahu dah. Gambar pun tahu dah kan. Terangkan jawapan. Bilangan apa, banyak mana, dan kemudian nilai yang output berapa, nilai input berapa kan. Okay, kita masuk 6.3 page 184.
penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Sebab awak senang je kat rumah, petik je. Nak pasang lampu kan. Pasang lampu, pasang kipas, pasang switch, so petik-petik je. Awak tak tahu pun dihasilkan di mana. Bagaimana dia hasilkan. Macam mana dia hantar ke rumah awak. Sedar-sedar dia dalam rumah. Daripada awak lahir buka-buka mata dah boleh cerah malam-malam. Dah boleh ada aircon, dah boleh ada macam-macam. Ya? Bandingan saya melalui zaman semasa saya tadi kat Age. Okey, saya duduk bandar kecil di Tapah. Okey, di situ saya okey lah, ada lampu, ada elektrik bandar kecil. Tapi bila balik kampung opah saya, gelap segelap-gelapnya kalau malam. Okey, semua tak ada. Tak ada elektrik, so tak ada peralatan elektrik lah. Nak masak pun guna kayu api. Nak pergi mandi pun dekat telaga atau kat sungai. Not like your time. Awak terus semua dah ada. Alhamdulillah. So we're going to learn macam mana elektrik dihasilkan. Kita dah belajar penjana sebelum ni guys. Sebelum ni macam-macam jenis penjana. Hydroelectric power station, kita ada therm power station, kita ada gas power station, diesel power station, nuclear power station. Kat Malaysia banyak apa? Hydro. Sebab kita banyak air. Alhamdulillah. Banyak air, tak pernah kering, tak pernah kering sampai tahap merkah tasik kita tak ada. Sentiasa mengalir sepanjang tahun. So kita ada hydroelectric power station. Terlebih banyak adalah kadang-kadang air tu sampai ke banjir kan, teruk-teruk. Okay, let's see. Fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Now you learning higher. Tak adalah terima je elektrik kat rumah. Tengok macam mana jana nak hasilkan tu, tahu dah. Sekarang ni macam mana dia hantar sampai ke rumah awak ya. So, kita lihat fungsi komponen dan sistem penghantaran dan pengagihan. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik yang menghubungkan stesen jana kuasa ke rumah awak. From jana kuasa ya. Can be mana-mana. Nanti kita lihat. Anda ditunjukkan darjah 6.28. So, pertama-tamanya mesti jana dulu. So, A adalah penjana. Okey, stesen jana kuasa lazimnya menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan 11 kV atau 25 kV. Kilo tau, bukan kilo 11 volt. So, yang 11 kV tu biasa penjana besar. Okey, yang 25 kV tu penjana kecil-kecil. Kita ada banyak yang besar-besar tahulah kalau kat Sarawak Bakun. Kat Semenanjung kita ada Kenyek dan yang lain ada kecil-kecil, Pergau apa semua, saya tak tahu berapa volt. Yang Pergau, Cenderuh ada kecil-kecil banyak lagi. Okey, dia hasilkan berapa tadi? 11 kV, 11,000 ya. And 25 kV, 25,000 volt. Rumah berapa tadi? 240, rendah gila, itu pun boleh membunuh. Ini 25,000, 11,000. Okey, still kita dapati walaupun penjana hasilkan 11 kV dan 25 kV, lihat B. Apa B? Sama ada daripada A, ada 2 A situ sampai ke B. Kita dapati arus hasil apa? Sebab kita guna turbine and penjana magnet tu. Okey, itu adalah ataupun penjana magnet nama lain dia dynamo ya. Okey, terus kita akan dapati arus ulang alik. Arus ulang alik bukan arus terus. Okey, dari stesen jana kuasa ini kemudiannya dialirkan masuk ke dalam stesen transformer injak naik. So, digabungkan dah penjana dengan transformer. So, kena guna transformer injak naik. Okey, nanti kita lihat sebab kenapa dia nak injak naik dulu. So, walaupun dihasilkan 11 kV dan 25 kV, voltan arus ulang alik dinaikkan kepada 132 kV. Tinggi. 132,275 kV, 275,000 atau 500 kV ya, tinggi dengan menggunakan transformer injak naik. Nanti kita lihat belakang. Hope dia cakap, tak pun saya gunakan ilmu yang saya ada. Kenapa dia naikkan? Kenapa tak biar je 11 dengan 25? Okey, akan ada jawapannya. Transformer apa tadi? Injak naik. Sekali je guna injak naik ya. Remember that. Sekali je. Mula-mula lepas penjana. Okay, so sampai 500 kV. Dan terkini mungkin ada tinggi lagi. Saya pun tak pasti. Sebab sangat tinggi sekarang ni ya. Okay, so itu dia B. From B, sama ada dia naik kepada 132 kV ataupun 275 kV ataupun 500 kV. Tengok dia hantar ke mana. Dia terus hantar ke kanan tu ya.
Penghantaran melalui jarak jauh, which is C. Pylon, ada gambar pun kat atas tu. Kadang-kadang tepi-tepi highway awak nampak benda-benda ni. Ya, cuba lihat dalam page 185 tu kat atas tu. Okey, arus ulang-alik dengan voltan tinggi itu kemudiannya dialirkan melalui satu rangkaian kabel penghantaran. Okey, nama kabel penghantaran ini adalah rangkaian grid nasional. Dekat sini adalah nama dia rangkaian grid nasional seperti dalam gambar foto di bawah. Ya, so daripada penjana tu tepi-tepi pegunungan biasanya kalau hidro. Dia masuk tak lalu pun sangat kawasan orang ramai kadang-kadang tu sebab dia elak juga. Bila dah dekat terpaksa masuk orang ramai baru dia lalu juga. So kalau kita tengok sometimes kita travel on the highway nampak benda-benda ni kan tinggi kawasan pegunungan. Ataupun bukit-bukit kemudian bawah dia tu macam lapang, kiri kanan macam hutan. Hutan ya. So kita lihat kabel penghantaran arus ulang-alik pada 500 kV di sepanjang lebuh raya utara selatan ada ya. Oh, saya pun tak perasan utara selatan, travelling selalu. Itu bukannya menara yang dekat France tu kan ya. France pun tak ada apa menara tu, besi je, besi buruk je. Itu yang orang hebat sangat pada kat gambar semua. Spend so much untuk duduk terbang pun tak gambar kat situ apa ke benda. Entahlah, saya sedap cakap lah sampai pun suka. Okey, kemudian lihat sebelah kabel penghantaran arus ulang-alik pada 132 kV. Okey, yang kira ni 500 kV, very high. Tapi ini lalu juga ada sampai kawasan densely populated, tempat yang banyak penduduk, terpaksa lalu juga kawasan ni ya. Okey, tapi yang belah kanan tu 132 kV di stesen jana kuasa Tanjung Kling, Melaka. Rendah sikit ya, 132, tadi 500. Okey, so that's C ya. Okey, dah sampai dah dinaikkan, memula dah naikkan daripada A tadi jana hasilkan, B naikkan, transformer injek naik sampai C dah start nak agih. Sampai dekat C, kita lihat kita ada DEB. Kita start dengan DEB 1, E2 1. Nak ambil yang mana dulu? Dia ambil atas dululah. Dekat E ya. Okey, sebenarnya EDB ni dengan E1, D dengan BT tu, dengan bawah E2 dengan T tu, itu semua adalah menggunakan transformer sekali lagi, tapi bukan injek naik dah. Semua ni lepas sekali je tadi injek naik, lepas penjana, now semua injek turun. Okey, let's see E1 dulu sebab dia kat atas. Di penghujung grid ni, arus ulang-alik mengalir ke lapangan Swiss D. Dia tunjuk E1 tapi D, tak apalah. Baca dulu. Lapangan Swiss D di pencawang masuk. Pencawang masuk dia E1. Tapi dia masuk lapangan Swiss. Okey. Lapangan Swiss ini membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian E2. Kat bawah pula E2. Dia detail macam ni saya rasa student pening ya. Tak apa kan saya terangkan my version. Okey. Dihantar ke pencawang bahagian E2 apabila diperlukan. Lapangan Swiss ini juga digunakan untuk membolehkan stesen jana kuasa dan grid. Okey, ini kuasa yang A tadi kan, grid tadi yang C tadi kan. Okey, yang tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada para pengguna. Dia tak efek kita. Tempat-tempat lain kita dia maintain atau selenggara, dia tak efek semua. Ada bahagian tertentu je. Okay, so dia bagi gambar pula pencawang masuk utama. I think you've seen this. You've seen kadang-kadang macam sekolah section 7 kalau saya alam lah. Ada kat tepi jalan tu kan, kat sekolah awak tu kan. Okay, ataupun dalam tu tengok lapangan Swiss. Okay, dan ada pencawang, kemudian ada lapangan Swiss. Swiss mana? Kawasan mana? Kalau saya tak cakap di section 7 tu nak tutup mana? Section 7 dekat Unicel ke, tutup section 8 ke? Ni section 7, sorry. Dekat kawasan flat ke, dekat Jekyll ke, dekat apa ke? Itu dia punya Swiss lah tu. Okey, setelah lihat E1, kita lihat yang bawah E1, arrow dia kan.
penerangan dia belah kanan bawah sekali. Di pencawang masuk utama E1 tadi dan pencawang bahagian E2, dia cover dua-dua atas bawah. Okey, arus ulang-alik dialirkan melalui satu siri transformer injak turun. Tak ada dah injak naik, semua injak turun ya. Dalam stesen transformer injak turun ya. Voltan bagi arus ulang-alik ini diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan untuk dibekalkan kepada para pengguna mengikut keperluan mereka. Contohnya, kawasan industri berat pada 33 kV. Kawasan industri ringan pada 11 kV. Kawasan pejabat perniagaan dan perumahan pada 240 volt. Ya? So dia bagi-bagilah. Okay. How to explain yang kalau kat sini ya. Okay. Sekarang kita sambung balik A2B1 belah kiri ya, sebab dia pengaliran dia ke kiri. Okay. Meanwhile, saya nak terangkan, katakan dekat Kenyir ya, dia jalan elektrik, right? So dia adalah di A. Okey, kemudian adalah stesen B dia kat mana-mana, dia naikkan. Dia naikkan. Lepas dia naikkan, okey, dia turun sampai ke lapangan Swiss di Parker, Terengganu. Parker. Okey. So dia kumpulkan daripada yang lain-lain. Mungkin from Kelantan ada, from mana lah, tempat lain ada. Dia kumpulkan dulu kat situ. Kat situ adalah lapangan Swiss, rangkaian grid nasional yang besar dan juga lapangan Swiss. Okey, sebelum sekarang dia bagi banyak bahagian ni. Dulu itulah yang paling utama kat Malaysia, kat Parker Terengganu, which is near Kerteh. So tenaga nasional punya pekerjaan tempat yang utama kat situ dulu ya. Okey, pada tahun 1993 tak silap ya. 1993. Bayangkan tempat Swiss di Parker tu kena sambar peti. Bila sambar peti, what happened? Tak ada elektrik, the whole of Malaysia. The whole of Malaysia tak ada elektrik. Masa tu saya masih mengajar di sekolah. Okey, sekolah swasta. Okey, semasa tu saya di pejabat office staff room sekolah swasta ni aircon. So gelap lah. Sorry. Tak sejuk lah satu. Kemudian dia memang tertutup sebab dia pakai aircon. Lepas tu lampu tak ada. So tak boleh buat kerja. Kita orang diarahkan balik. Okey, so bila diarahkan balik, nak balik from it was in Bukit Damansara, nak balik jam sana sini. Sebab apa? Sebab traffic light tak boleh fungsi. Dia rasa tu tak pakai solar lagi, 90 something. Okay, so tak boleh berfungsi, jam sampai lambat jugalah. Padahalnya we all sekolah swasta membalik lambat sikit, tapi because tak ada elektrik boleh balik awal. Ingat syok lah balik rumah awal. Tengok sampai lambat, sampai rumah pun tak ada elektrik, kepanasan. So semua tak boleh nak fungsi. It takes some time untuk memulihkan seluruh Malaysia. Okey, tapi alhamdulillah saya duduk kat Sambuai Bukit Seksyen 11 tu, dekatlah dengan Istana Selangor juga kan. So dapat cepatlah juga elektrik. Tapi lama the whole Malaysia. Tentang elektrik tu tak bahaya untuk individual, semua tak selesa. Bahaya untuk negara. Bayangkan kita punya pertahanan, sistem pertahanan apa semua tu mungkin terjejas ya, terdedah pada musuh pada negara lain. And bayangkanlah kerugian yang berjuta-juta sebab kilang-kilang banyak tak boleh operasi, terutama kilang makanan lah, cepat busuk semua. Yang tak boleh hasilkan barang-barang pun kilang-kilang lain tak boleh nak eksport lah. Sekejap kan, sikit, walaupun sekejap apa jam, 24 hours ke berapa saya tak ingat. Tapi jejas ya, tak ada elektrik zaman kehidupan moden kita. Tadi saya kata zaman nenek saya tak ada elektrik, elok je. Zaman kita tak boleh dah. Okay, that happened 1993. Masa tu kita punya Perdana Menteri was Tun M. Dia marah betul lah. Tapi alhamdulillah dia take some steps untuk baiki supaya tak happen lagi in the future. Tapi after 3-4 years after that happen sekali lagi, tapi bukan whole of Malaysia, bahagian utara Malaysia sahaja. Tak silap saya ke Perlis, Kedah, Perak dan tak belah mana lagi saya tak ingat. Okay. So patah balik
daripada lapangan Swiss di Parker tu. Okey, so kabel-kabel ni jalan. Okey, tu untuk hantar elektrik ni. Katakan saya ceritakan dekat Shah Alam senang ya. Masuk kat section 26. Okey, tadi berapa? 132 kV ataupun 500 ke, I don't know lah sekarang ni. 132 dia turun, injak transformer injak turun kepada 33 kV. Bagaimana? Section 26 yang ada kilang apa? Kilang proton, kilang pewaja, kilang yang berat-berat yang guna elektrik banyak. Okey, kilang nak lebur logam. Okey, dan dia jalan lagi kabel tu sampai section sampai Glamary. Contohnya waktu 3 Glamary tu ada kilang gula, ada kilang karipap, ada kilang apa 11 kV. Transformer tu turun lagi tu. Kita jalan lagi sampai kat katakan sekolah-sekolah dekat Shah Alam ni. Dia turun sampai 450 volt. Ya, kedai-kedai, mall-mall 450 volt. Sampai sekolah, sorry saya tersilap. Tadi mall-mall dan sebagainya lah. Tempat shopping kompleks besar-besar tu. Okey, sampai kat sekolah 240, sampai ke rumah-rumah 240. So semua ni turun transformer injak turun. Nak injak naik tadi satu je selepas apa? Selepas penjana. Lepas tu semua injak turun. Itu saya contoh satu je ke kawasan saya. Mungkin ada kawasan lain bolehlah contoh-contoh lain. Tapi kalau dia masuk ke dalam Felda, tak perlulah 132 volts kan. Dia akan hantar 240 terus pun tak apa. Adalah pencawang before that untuk transformer injak turun. Sebab Felda tak guna banyak, mana di kilang sangat. Kecuali kawasan kilang untuk proseskan minyak kelapa sawit tu. Okay, so back to your book, page 185. So kita dah buat 185. Dia patah balik ke belah kiri. Kita ada E2B1 tu. Samalah E2B1 dah terangkan pada corner bawah page 185 tu baru transformer injak turun sekali lagi pada 415 volt. 415 volt untuk apa? Untuk hospitals. Hospital. Tapi hospitals kan dia ada genset dia sendiri ya. Kalau dia tak ada lah genset dia sendiri, maksud genset sendiri ni kalau berlakunya blackout, tak ada elektrik. Kalau tak ada, bayangkanlah doktor tengah dalam bilik bedah yang sejuk, yang gelap tu, yang gelap lain sejuk tu tengah bedah orang, tak ada elektrik, habislah, matilah, bersakit kan. So dia ada incubator, baby dalam incubator semua tu, mesti ada genset dia sendiri perlu di servis, make sure sentiasa berfungsi. Dia dah habis semua, satu hospital mati. Tapi kalau tengok yang mati habis satu hospital tu yang dekat Palestin tu, itu sejahat tu hancurkan terus ya, habis semua mati. Bukan setakat doktor, nurse, siapa orang rakyat yang berlindung kat situ pun habis. So wipe out, habis semua keluarga-keluarga mati, tak ada keturunan. Jahat tak jahat yang mereka doakan saudara-saudara kita di sana ya. Okay, so tengok pejabat hospital, pejabat-pejabat tadi termasuk juga malls ya, tempat-tempat shopping besar-besar, 415 volt. Sampai rumah awak 240 volt, sekolah pun 240 je ya. Okay, so petunjuk tadi ada kat bawah tentang A, stesen jana kuasa. Okay, then guna B adalah stesen transformer injak naik, itu BN naik ya, N BT turun ya, transformer injak turun. C rangkaian grid nasional, macam mana dia agihkan? Melalui rangkaian grid nasional. Ada lapangan Swiss ya untuk kontrol, macam Swiss kat rumah awak ya, untuk kontrol. Okay, ada E1 pencawang masuk utama, E2 pencawang bahagian. Okay, so I got to stop there first. InsyaAllah see you during the next class. Okay, don't forget to doa untuk saudara-saudara kita yang nak dihapuskan 100% campak gayanya. Tapi Allah kurniakan mereka nikmat syahid ya. Mereka tak rasa sakit pun mati ya. Kita yang takut nanti tak tahulah macam mana sakaratul maut. Okay, nanti kita sambung pada page 186 during the next class. Thank you for watching. Please spread to your friends and subscribe kalau belum subscribe. But I really hope that it's beneficial for many people. Dapat manfaat, awak yang share pun dapat manfaat, insyaAllah dapat manfaat, memanglah dapat manfaat, insyaAllah dapat pahala. Okay, jaga solat, dah akhir zaman dah ni, akhir zaman ya. So jaga solat, the first thing yang mula akan dihisap di akhirat besok.
dan kemudian taat ibu bapa, taat ibu terutamanya selagi mereka tak suruh pada maksiat. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Berkat tu penting. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.